Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati majlis dimulakan dengan bacaan umul kitab dan kita adakan khusus pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada penyusun kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah taala dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بخير ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang bermaksud dan sesungguhnya salat itu menegahkan daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Pertama dan selamanya marilah kita sama-sama panjatkan puji-pujian dan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla yang dengan limpah rahmatnya alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama pada malam ini untuk bacaan kitab Hidayatus Salikin yang dikarang yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah taala daripada kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaAllah amin. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, asatidzah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan kita akan sambung bacaan kitab ini masih lagi pada bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir, yakni ibadat yang zahir. Kenapa ada yang zahir ni tuan-tuan? Sebab nanti kita akan ada pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang batin. Yang batin ini adalah bahagian rohani kita nantilah. Dan kita masih lagi pada fasal yang ke-9, itulah pada menyatakan kelakuan solat tasbih dan kelebihannya yang tersebut di dalam hadis Nabi. Kitab kita ni tuan-tuan adalah kitab yang berkait dengan amalan, amalan yang dianjurkan oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan dipermudahkan dengan bahasa Jawi tuan-tuan dululah. Bahasa Melayu kita ini oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tuan-tuan dalam mengarang kitab Bidayatul Hidayah ataupun yang besarnya kitab Ihya Ulumuddin, beliau mempunyai rujukannya tuan-tuan. Antara rujukan bagi Imam Al-Ghazali adalah kitab Qutul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala. Nanti tuan-tuan kalau kita baca kitab ini ataupun kita baca kitab Ihya Ulumuddin, maka di sana tuan-tuan akan
Imam Ghazali sebutkan, maknanya tuan guru ataupun rujukan bagi beliau dalam mengarang kitab tersebut, tuan-tuan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, pada minggu yang bulan yang lepas, tuan-tuan, kita telah pun bincangkan berkait dengan riwayat yang kedua yang berkait dengan solat tasbih, berkait dengan solat tasbih. Dan riwayat kedua ini, tuan-tuan, dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Adapun riwayat yang pertama dipilih oleh beberapa ulama ahli fiqh. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita terus pada kitab, tuan-tuan. Bagi kalau tuan-tuan ada kitab lah pada muka surat 105, iaitulah masih lagi pada membicarakan kelebihan akan solat tasbih ini. Minggu lepas, bulan lepas kita tak sempat, tuan-tuan, nak habiskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain insyaallah amin. Dan solat tasbih itu iaitu solat yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akannya, dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah, dan terpelihara daripada segala seteru. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya tuan punya kitab ni nak bagi tahu orang yang solat tasbih akan dibukakan hatinya dan lidahnya, tuan-tuan, untuk mendapatkan ilmu hikmah. Apa maksud hikmah, tuan-tuan? Kebijaksanaan. Bijaksana ni dari sudut apa, tuan-tuan? Bijaksana daripada segi memandang alam ini sebagaimana hakikatnya. Memandang makhluk ini sebagaimana hakikatnya. Apa hakikat makhluk ni, tuan-tuan? Sebagaimana yang kita belajar dalam ilmu tauhid. Kalau kita belajar ilmu tauhid, tuan-tuan, bahawasanya segala makhluk ini disebut sebagai kainat ataupun mumkinat ataupun makhluqat. Semuanya itu adalah daripada segi hakikat wujudnya harus sahaja. Harus dari segi kewujudan. Bukanlah memiliki hakikat kewujudan yang mutlak. Bila tidak mutlak, tuan-tuan, makanya apa yang ada di alam makhluk ini, tuan-tuan, semuanya boleh binasa. Termasuklah arash, kursi Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Itu adalah yang kita sebut boleh binasa dari segi hukum akalnya, tuan-tuan. Tetapi apabila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk dikekalkan makhluk itu, maka adalah beberapa makhluk itu yang dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla akan wujudnya. Baik. Yang ni yang disebutkan sebagai ilmu hikmah. Orang yang dapat memandang akan keterkaitan setiap sesuatu yang ada di alam ini dengan pelakunya yang sebenar, yang disebut sebagai Allah Azza wa Jalla ataupun fa'il yang hakiki. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, dan seterusnya terpelihara daripada segala seteru. Orang yang melazimi dengan solat tasbih ni, tuan-tuan, dia akan terpelihara daripada musuh, tuan-tuan. Baik. Disebutkan oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal. Ahlul kamal ni siapa, tuan-tuan? Kamal ni bahasa Arab maksudnya sempurna. Orang yang sempurna. Bahawasanya bagi solat tasbih ini ada doa yang dibaca dengannya kemudian daripada salam. Iaitulah doa yang dibaca oleh kutub, iaitulah penghulu segala awliya. Nanti kita akan sampai pada doa, tuan-tuan. Doa ni disebut sebagai doa kutub, yang dibaca oleh penghulu segala awliya. Dan bagi doa ini beberapa rahasia dan nyata berkatnya itu. Ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, tuan-tuan. Dan nur yang menerangkan hati, dan barakah yang am, dan rahsia yang ajaib-ajaib yang tersembunyi, dan faedah yang nyata dan mendatangkan beberapa manfaat, dan menolakkan ia segala mudarat, dan iaitu mujarrabat yang amat besar. Seperti yang disebutkan akan ia oleh Syekh Ahmad
yakni saudara Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bih. Baik. Besar tuan-tuan. Fadilat ataupun kelebihan solat sunat tasbih. Ini dari segi pengalaman pula tuan-tuan. Yang kita baca bulan lepas itu adalah daripada segi apa yang disebutkan oleh Nabi secara khusus. Tapi dari segi pengalaman tuan-tuan, pengalaman orang-orang yang beramal dengan solat sunat tasbih dan melazimi akan ia, maka banyak tuan-tuan manfaat-manfaat dan menolakkan mudarat-mudarat tuan-tuan. Baik. Cumanya tuan-tuan ada doa yang kita mesti baca tuan-tuan. Baik. Maka apabila selesai engkau daripada solat tasbih itu, maka engkau baca. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya kalau kita nak lebih jelas tuan-tuan, ataupun kita nak beramal dengan lebih elok tuan-tuan, eloknya ada kitab lah tuan-tuan. Kitab ni boleh saja sama ada yang versi tulisan Ruminya, ataupun yang versi tulisan Jawinya tuan-tuan, yang kitab-kitab lama tu. Dan yang digunakan di pondok-pondok tuan-tuan. Baik. Maka engkau baca. Baca apa tuan-tuan? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ini permulaan tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan. Untuk ingatan kita lah, kalau boleh kita hafal tuan-tuan. Baca selepas selesai daripada solat tasbih itu tuan-tuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian maka engkau baca, ni dia mungkin kena ada tulisan lah tuan-tuan. Itu sebab tuan guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam tuan-tuan, dia buat satu kitab kecil yang dinamakan Bekal Akhirat tuan-tuan. Bekal Akhirat. Kalau tuan-tuan ada kesempatan tuan-tuan carilah. Dalam Bekal Akhirat ni tuan-tuan, dia ada doa-doa yang panjang-panjang. Dia ada wirid-wirid yang panjang-panjang. Dia ada hizib-hizib ataupun rangkaian wirid-wirid yang orang kata apa tuan-tuan, sanadnya yang disandarkan berterusan sanadnya sehingga kepada ulama-ulama dan juga kepada nabi-nabi kita tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian maka engkau baca ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah wa ya zakiraz zakirin tub alayya taubatan nasuha wa zidni bi fadli rahmatik nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Dibaca sebanyak 5 kali. Bila tuan-tuan lepas daripada solat sunat tasbih tadi, dan kemudian kita sambung dengan baca ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Sambung dengan bacaan ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, Ya zakiraz zakirin tub alayya taubatan nasuha wa zidni bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Permulaan ni tuan-tuan, kita minta agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita tuan-tuan. Dosa kita ni tuan-tuan minta Allah Ta'ala ampunkan, dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang nasuha, dan minta Allah Ta'ala tambahi dengan kelebihan-kelebihan daripada rahmat Allah Ta'ala, dan nurnya, dan penzahirannya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan-kebaikan dunia dan juga di akhirat tuan-tuan. Ini doa panjang tuan-tuan. Doa yang dinamakan Rijalul Ghaib, yang dibaca oleh kutub ataupun penghulu para wali tuan-tuan. Baik. Kemudian engkau angkat kedua tanganmu dan engkau baca akan doa kutub ini. Dan dinamakan pula doa ini doa Rijalul Ghaib. Baik, demikian doanya. Doa ni doa panjang tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan rasa nak dapatkan, orang kata apa, nak dapat barakah daripada tuan punya kitab ni tuan-tuan, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tuan guru kami tuan-tuan, dia bagi sanad, ijazahkan sanad pembacaan kitab ni tuan-tuan.
Dan tuan-tuan boleh ambil lah, tuan-tuan ikutlah bacaan ini, ikut perlahan-lahan tuan-tuan. Baik, untuk dapatkan kelebihan daripada doa ni tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita bacalah tuan-tuan sikit, sama-sama. Baik, demikian doanya. Tuan-tuan ikut perlahan-lahan. Rabbi adkhilni fi lujjiti bahri ahadiyatik wa tamtami wahdaniyatik wa qawwini biquwwati satwati qudratik hatta akhruja ila fadai sa'ati rahmatik wa fi wajhi lam'anu barqil qurbi min athari rahmaniyatik mar'iyan bihaibatik azizan bi'inayatik mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisni minka khila'al izzi wal qabuli wa sahhilli manahijal wuslatil wal wusuli wa tawwijni bitajil karamati wal waqari wa alif baini wa baina ahibbaik fi darid dunya wa daril qarar warzuqni min nuri ismika haibatan tanqadu ilayyal qulub wal arwah wa takhda'u ladayyan nufus wal ashbah ya man zallat lahu riqabul jababirah wa khada'at lahu a'naqul akasirah la malja'a wa la manja minka illa ilaik wa la i'anata illa bika wa la tikala illa alaika idfa' anni kaidal hasidin wa zulumatil mu'anidin warhamni tahta suradiqati arshika ya akramal akramin ayyid zahiri fi tahsili maradik wa nawwir qalbi wa sirri lil ittila'i ala manahiji masa'ik ilahi kaifa asduru an babika bi khaybatin minka wa qad waradtuhu ala thiqatin minka wa kaifa tuayisuni min ataika wa qad amartani bi du'aika wa ha ana muqbilun alaika multaji'un ilaika ba'id baini wa baina a'da'i kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi wakhtaf absarahum anni binuri qudsika wa thubuti izzatika innaka antal mu'ti bijalailil ni'ami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al badani khazanata arzaqil abdani wa lisani
khazanata qulubi ahlil iman farzuqni lataifat tauhidi wa khasa'isat tamjidi innaka antallah alhamidul majid al-fa'alul lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, itu tadi tuan-tuan. Doa dia agak panjang. Dan kalau boleh kita amalkanlah sekadar kemampuan. Kenapa? Sebab Nabi pun pesan tuan-tuan. Dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi pesan apa? Apa yang apa yang Allah perintahkan, maka buat atas kemampuan kamu. Buat atas kemampuan tuan-tuan. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, maka kena tinggalkan, jangan sekali-kali buat tuan-tuan. Jadi kalau Nabi pun pesan, qadar kemampuan kita tuan-tuan, buat dulu tuan-tuan. Kenapa? Sebenarnya ada hikmah tuan-tuan. Nabi suruh buat atas qadar kemampuan kita. Tapi bila kita dah mula sekali tuan-tuan, maka orang kata dia akan memudahkan untuk kita melazimi dengan ibadat itu tadi tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Doa ni tadi tuan-tuan dia tak ada terjemahan. Cumanya tuan-tuan, doa ni dari segi kefahaman, dia sebenarnya munajat tuan-tuan. Pertamanya munajat kita dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu tauhid. Maka dalam ni tuan-tuan, doanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani tuan-tuan, dalam kitab ni dia kadang-kadang ada amalan-amalan yang diambil daripada guru dia tuan-tuan. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni tuan-tuan, dia daripada tariqah Samaniyah. Maka ada antara amalan ini yang kadang-kadang tak ada dalam kitab Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, yang digunakan sebagai rujukan ataupun sandaran untuk kitab Hidayatul Salikin ini tuan-tuan. Makanya tuan-tuan, adalah antara doa-doa ini yang tuan-tuan boleh rasa tuan-tuan. Rasa akan kelebihannya dan manfaatnya tuan-tuan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad, yakni saudara Imam Al-Ghazali tuan-tuan. Syekh Ahmad ni siapa tuan-tuan? Saudara Imam Ghazali yang menjadi asbab tuan-tuan, Imam Ghazali berpindah daripada ulama syariat kepada ulama hakikat tuan-tuan, dan seterusnya menjadi ulama yang menyebarkan ilmu ma'rifah, yakni untuk mengenal Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, maka banyaklah tuan-tuan fadilat-fadilatnya tuan-tuan, dan sekiranya tuan-tuan faham berkait dengan doa ini tuan-tuan, maka dia ada kaitan juga tuan-tuan dengan ilmu tasawuf, ataupun kefahaman-kefahaman ulama-ulama tasawuf tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, kita terus pada kitab tuan-tuan. Dan menurut setengah ulama yang soleh, barang siapa berkehendak sesuatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat, sama ada hajat menghasilkan sesuatu manfaat ataupun untuk menolakkan bala, maka hendaklah engkau rupakan, yakni datangkan gambaran itu, yakni hajatmu itu di dalam hati. Maka engkau baca doa kutub ini, nescaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir. Contoh tuan-tuan, kalau ikut permasalahan yang dihadapi itu, dari segi zahirnya payah nak selesai tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala datangkan kemudahan dengan asbab membaca doa ini tuan-tuan. Baik. Dan tiada had, yakni batas yang zahir, iaitu dapat hajat itu dengan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla
dengan tiada boleh dikira-kira ia dengan barakah doa ini. Ni tuan-tuan. Makna kata tuan-tuan, doa ni besar. Tuan-tuan ada hajat sebagaimana besar sekalipun, walau betapa besar sekalipun hajat tuan-tuan, cubalah tuan-tuan amalkan doa ini tuan-tuan. Doa yang disebut sebagai doa kutub. Selepas daripada solat tasbih tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Selain daripada doa ini tuan-tuan, sebenarnya nak cerita tuan-tuan, solat tu sendiri dah pun mempunyai karamah, ataupun kemuliaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mendirikan solat. Sehingga kan tuan-tuan, solat ni boleh menolakkan tuan-tuan. Menolak apa tuan-tuan? Menolak perkara-perkara keji dan mungkar. Sebagaimana ayat yang kita baca awal tadi tuan-tuan. Dan di sana Imam Hasan Basri tuan-tuan. Ulama yang kita tak payah nak cerita lagi tuan-tuan. Semua orang kenal. Maka Imam Hasan Basri tuan-tuan, dia kata apa? Daripada Nabi SAW, bahawasanya Nabi bersabda, bagi orang yang solat itu ada 3 karamah tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Nak cerita besarnya kedudukan orang yang solat. Tadi kalau kita solat sunat, solat sunat tasbih, kemudian digabungkan dengan doa yang sangat hebat tuan-tuan. Doa ni jadi hebat kenapa tuan-tuan? Bukanlah kerana orang kata doa ini ada kedudukan yang tertentu, tidak tuan-tuan. Tetapi kerana doa ini susunannya tuan-tuan. Susunannya dengan memuji-muji sehingga mencapai pada hakikat tuan-tuan. Puji Allah Ta'ala kena langsung pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Puji keagungan Allah Ta'ala kena langsung pada pujian itu sebagaimana dalam ilmu tauhid tuan-tuan. Yang disebut sebagai ahadiyatik. Ahadiyah Allah Azza wa Jalla. Ataupun wahdaniyatik. Keesaan wahdaniyah Allah Azza wa Jalla. Dengan memuji-muji tuan-tuan. Kebesaran, kekuasaan Allah Ta'ala. Dan seterusnya memandang pada rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah ruah tuan-tuan. Maka banyak tuan-tuan puji-pujian, dan juga orang kata seolah-olahnya kalau kalau orang Kelantan itu tuan-tuan dia sebut apa yang disebut bangkit asal tuan-tuan. Bangkit asal ni macam seolah-olahnya kita menceritakan asal usul diri kita ni tuan-tuan, menceritakan asal usul alam kita ini tuan-tuan, dan seterusnya menceritakan asal usul segala bentuk manfaat dan mudarat tuan-tuan, yang semuanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, makanya karamah bagi orang yang solat pula tuan-tuan, besar lagi tuan-tuan. Sebagaimana sabda Nabi, yang pertama bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hingga kepalanya. Ini kebajikan orang yang solat tuan-tuan, daripada langit hingga kepala orang yang solat itu tadi. Dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya hingga kepada langit. Malaikat akan datang kepada orang yang bersolat, bukan di dunia saja tuan-tuan, sehingga ke langit. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya ataupun solatnya. Allah hebat tuan-tuan. Ni orang yang terbuka tuan-tuan. Satu, dia belajar, dengan ilmu yang dia belajar tadi tuan-tuan, dia diberikan pengetahuan. Kemudian dengan amalan tuan-tuan, dengan amalan zikrullah, amalan-amalan sunat, amalan-amalan kebajikan yang dilakukan, maka Allah Ta'ala berikan pula pembukaan tuan-tuan dari segi merasai akan ilmu yang dipelajari tadi tuan-tuan. Tadi belajar je tuan-tuan. Nabi sebut ada 3 karamah. Pertama, bertabur kebajikan atas kepalanya hingga ke langit tuan-tuan. Yang kedua, malaikat berkeliling pada 2 kakinya hingga ke langit. Dan yang ketiga, malaikat menyeru. Jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya.
Makna kata tuan-tuan, orang yang diberi rasa tadi tuan-tuan, beri rasa apa? Seolah-olah benar-benar mendengar apa yang disebutkan oleh para malaikat itu tadi. Maka inilah karamah tuan-tuan yang dimuliai oleh Allah Azza wa Jalla akan orang yang bersolat tuan-tuan. Allah Ta'ala angkat darjat orang-orang yang bersolat itu tadi. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kita selesai pada fasal yang ke-9. Seterusnya kita masuk pada fasal yang ke-10. Masih lagi pada ibadat sunat. Kenapa duk banyak cerita ibadat sunat ni tuan-tuan? Sebab dengan ibadat sunat inilah tuan-tuan bertambahnya amalan kita. Kalau kita duk biasa buat solat fardu 5 waktu dengan solat qabliyah ba'diyahnya rawatibnya tuan-tuan, maka tambahilah tuan-tuan dengan ibadat-ibadat yang memberi manfaat untuk dunia dan juga akhirat tuan-tuan. Baik. Seterusnya pada menyatakan solat istikharah, fasal yang ke-10. Makna istikharah itu ialah memohonkan kebajikan daripada Allah Azza wa Jalla. Yakni solat minta pilihan tuan-tuan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhayyibullahu man istakharah. Yang bermaksud tiada memberi kejahatan oleh Allah Azza wa Jalla itu akan seorang yang memohonkan kebajikan akan dia. Yakni orang yang istikharah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak akan timpakan dengan kejahatan. Contoh tuan-tuan, orang ni ada pilihan yang dia terpaksa buat. Sama ada daripada 2, 3 dan seterusnya tuan-tuan. Makanya apabila dia melakukan solat sunnah istikharah tuan-tuan, maka tidak akan ditimpa akan kejahatan walaupun tersilap dalam memilih apa yang disebutkan pilihan itu tadi, dalam membuat keputusan tadi tuan-tuan. Baik. Dan ia akan diberikan dengan kekuatan tuan-tuan. Kekuatan untuk memilih yang terbaik tuan-tuan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, barang siapa bercita-cita ataupun mencita-cita dengan sesuatu pekerjaan, padahal ia tiada mengetahui akan ia, adakah baik meninggalkan akan dia ataupun berbuat akan ia, maka sesungguhnya telah menyuruh akan ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa solat 2 rakaat dengan niat istikharah. Ni tuan-tuan. Nabi ajar bila ada perkara yang kita tak pasti tuan-tuan, nak buat keputusan dan sebagainya, maka Nabi suruh kita solat 2 rakaat. 2 rakaat itu tadi untuk apa tuan-tuan? Niat istikharah. Baik. Adapun tuan-tuan, sekiranya keputusan itu melibatkan urusan ramai tuan-tuan. Bukan kita seorang. Melibatkan orang ramai. Maka dikehendaki musyawarah terlebih dahulu. Buat mesyuarat dulu tuan-tuan. Bagi orang yang terlibat dengan kepentingan ramai. Contohnya kita sekarang ni tuan-tuan. Dalam musim Covid ni tuan-tuan. Ramainya zaman kita ni tuan-tuan, dalam keadaan media yang bebas ni, orang boleh kutuk dan maki apa sahaja tindakan yang dibuat oleh orang lain tuan-tuan. Tapi untuk orang yang diberikan dengan amanah, maka mereka boleh bermusyawarat dan kemudian buat istikharah tuan-tuan. Maka musyawarah terlebih dahulu, baru istikharah bila nak putuskan. Dan dalam keadaan itu tadi tuan-tuan, Allah Akbar. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang dengan niat untuk solat sunat istikharah dan juga cara-cara untuk kita memohon pilihan daripada Allah Azza wa Jalla ni. Pada itu tuan-tuan, kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.